Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 6 InsyaAllah akan membentangkan coursework yang dibuat oleh guru kami. Sebelum tu saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yusuf Akmal bin Mahiran, nombor matrik 22BE02081. Okey, seterusnya saya akan membentangkan untuk pembukaan. So untuk pembukaan di bahagian depan, bahagian fiqh, iaitu muamalah Islam tingkatan 4. Yang ni tajuk berdasarkan DSKP. So untuk muka depan kita akan saya letak butang mula sebagai permulaan dah untuk coursework kami. Kemudian di tepi kami membuat beberapa butang untuk pengguna boleh akses ke slide-slide lain menggunakan butang ni. Contohnya ada butang objektif pembelajaran, definisi, kebatinan, konsep muamalah Islam, jenis akad dalam muamalah Islam, aktiviti dan hasil pembelajaran. So tak adalah setiap pengguna tu perlu mengikut slide daripada satu hingga ke akhir, tetapi mereka bebas untuk memilih pada mana-mana slide untuk mereka pergi. Okey, seterusnya untuk slide kedua, kami letakkan objektif pembelajaran sebagaimana yang mengikut panduan yang telah diberi. Slide ketiga kami meletakkan definisi muamalah Islam. Kemudian kami letakkan juga kepentingan muamalah Islam berdasarkan buku teks pendidikan Islam tingkatan 4. Seterusnya kami mengenalkan sikit dulu pada slide ke-5 tentang secara ringkasnya apakah maksud atau hukum dan dalil tentang muamalah Islam. Kemudian untuk slide ke-6 kami membincangkan tentang perbandingan antara muamalah Islam dan muamalah konvensional. Setakat ini itu saja daripada saya. Sebelum tu kami juga meletakkan butang hijau, anak panah hijau kecil di sebelah kanan bawah, memudahkan pengguna untuk ke slide seterusnya. Sebab ada beberapa slide yang kami meletakkan dia apabila anda masuk ke bahagian kepentingan, di sini anda tidak boleh mengakses kepada objektif lagi, kepada definisi. Sebaliknya anda kena ikut satu persatu. So start daripada muamalah Islam, daripada hukum, masuk hukum dan dalil ni, pengguna perlulah menghabiskan sehinggalah kepada slide-slide tertentu. Setakat ini itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan menyambung pembentangan untuk guru kami. Slide ke-7 berkenaan isi muamalah Islam, unsur-unsur yang diharamkan dalam muamalah Islam. Dalam slide ini kami meletakkan info-info ataupun sumber pengetahuan kaitan apa yang diharamkan dalam muamalah Islam, seperti riba, gharar, judi dan darar. Jadi pelajar boleh mengambil maklum dan menjadi nota kepada mereka bagi mengakses apakah unsur yang diharamkan dalam muamalah Islam. Untuk slide yang ke-8, iaitu berkaitan akad. Apakah maksud akad dari segi bahasa, ikatan atau simpulan, dan istilah pula ijab dan qabul dalam urusan perniagaan dan keuangan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, di dalam slide ini kami tidak meletakkan butang-butang yang istimewa untuk kami menghadirkan perbezaan antara slide-slide yang lain. Cuma isi untuk slide ini berkaitan info ataupun maksud akad itu sendiri, dan kami hanya sediakan butang untuk slide ke tepi sahaja untuk slide yang ke-8 ini. Menyambung slide yang ke-9 untuk muamalah Islam, kami sediakan rukun akad. Apakah rukun akad? Antaranya ialah sighah, pihak yang berakad
sesuatu yang diangkatkan, dan ada pecahan-pecahannya daripada poin-poin tersebut. Dalam slide ini juga kami mengetengahkan info untuk pengetahuan pelajar-pelajar bagi mengetahui apakah rukun-rukun akad yang ada dalam muamalah Islam. Dan slide yang ke-10 iaitu slide yang terakhir bagi pembentangan saya untuk muamalah Islam. Dalam slide ke-10 kami juga menyediakan berkaitan syarat akad dalam muamalah Islam. Ada 3 perkara yang perlu di-highlightkan, iaitu pihak yang berakad, perkara yang diangkatkan, dan sirah. Jadi sama seperti slide-slide yang lain, kami memberikan maklumat dan tidak ada access yang menarik di dalam slide ini, kerana kami sudah sediakan di slide yang lain. Jadi pelajar-pelajar boleh lihat dan baca apakah maklumat yang disediakan oleh kami dan menguasai tajuk akad itu sendiri. Allah alam, itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada pembentangan kepada sahabat saya Idlan bin Zamri, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idlan bin Zamri, Nomometrik 22BE 02145. Slide seterusnya berkaitan dengan jenis akad dalam muamalat. Jenis akad ni ada 5, dan slide ni akan pergi ke satu-satu. Yang pertama, jenis akad yang berkaitan dengan pertukaran. Pertukaran ni ada 2 bahagian, iaitu jual beli dan sewaan. Dan yang seterusnya berkaitan dengan kebajikan. Kebajikan ada 4, iaitu hai'ah, kordu, wakaf dan wadi'ah. Jadi pelajar akan baca apa itu hai'ah, apa itu kordu dan wakaf dan wadi'ah. Dan di slide ini juga berserta dengan contoh, jadi pelajar akan mudah faham apa yang disampaikan. Dan seterusnya berkaitan dengan jenis akad perkongsian yang terbahagi kepada 2, iaitu musyarakah dan mudara'ah. Dan slide ini juga terdapat contoh untuk pelajar lebih faham. Dan akhir sekali iaitu ejen. Ejen ni ada wakalah. Ejen ni ada satu je, iaitu wakalah. Dan seterusnya jenis akad jaminan. Jenis akad jaminan terdapat 2, iaitu kafalah dan rahnu. Secara kesimpulan, daripada jenis akad yang ada ni, semua jenis ini terdapat contoh untuk pelajar memahami apakah jenis akad tersebut. Seterusnya saya akan bagi kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akiruddin bin Ismail, nombor matrik 22BE 02076. Okey, seterusnya adalah kita beralih kepada part yang terakhir di dalam courseware yang telah kami buat, iaitu aktiviti. Okey, beralih kepada aktiviti di mana terdapat beberapa soalan yang dapat dijawab oleh murid-murid, iaitu contohnya seperti soalan yang pertama ini, murid perlulah mengenal pasti apakah jawapannya dan memilih sama ada jawapannya adalah betul ataupun salah. Sekiranya salah, murid bolehlah menekan button yang salah. Dapat juga beberapa soalan yang lain, murid dapat menyelesaikannya. Secara kesimpulannya, melalui courseware yang kami buat ini adalah murid-murid dapat memahami konsep muamalat dalam Islam, serta dapat juga membezakan muamalat yang sah dan tidak sah. Seterusnya adalah murid-murid dapat menilai kesan muamalat yang patuh syariah terhadap ekonomi umat Islam. Yang seterusnya adalah murid-murid dapat mengetahui jenis-jenis muamalat dalam Islam.
Melalui courseware yang kami buat ini juga, murid-murid juga dapat belajar di mana cara untuk mengamalkan etika muamalat yang betul dalam kehidupan seharian, serta mereka juga dapat memahami peranan muamalat dalam pembangunan ekonomi umat Islam. Okey, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.